Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Penganjuran bazar-bazar Ramadan pada tahun ini telah mempamir kerjasama sangat baik dalam kalangan para penjajah dalam mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK. Menurut Timbalan Pengarah KPDNKK Sarawak Abdul Hafiz Abdul Rahim, sejak operasi pemeriksaan terhadap bazar Ramadan di seluruh negeri diadakan bermula 6 Jun lalu, pihaknya masih tidak menerima sebarang aduan berkenalan pelanggaran peraturan semasa berniaga. Operasi pemantauan dan pemeriksaan setakat ini melibatkan 2,574 bazar Ramadan di seluruh negeri dan dilakukan setiap hari secara berjadual sehingga penghujung Ramadan. Beliau berkata pematuhan peraturan membabitkan kawalan harga selain pemaparan tanda harga pada setiap makanan yang dijual bagi memudahkan pengguna membuat pilihan. Abdul Hafiz turut memberitahu KPDNKK juga akan bekerjasama dengan agensi-agensi kerajaan seperti Jabatan Kesihatan bagi menjamin kebersihan dan keselesaan para pengunjung ke Bazar Ramadan. Beliau bercakap demikian selepas membuat pemantauan di Bazar Ramadan Setutong Kuching. Sementara itu, di Limbang, para peniaga bazar Ramadan terus diingatkan supaya mengutamakan aspek kebersihan dalam penyediaan juadah mereka. Residen bahagian Limbang, Dato' Maria Hasman berkata, aspek kebersihan persekitaran gerai dan penyediaan makanan perlu diberi perhatian oleh peniaga kerana ia boleh mempengaruhi aspek kesihatan dan pilihan pelanggan yang hadir. Beliau juga mahu agar peniaga bersikap jujur kepada pelanggan dan tidak seharusnya memikirkan keuntungan semata-mata. Ini boleh dilakukan dengan menjual makanan yang berkualiti dan bersih, baharu dan bukannya dikita semula atau yang tidak habis dijual pada hari sebelumnya sehingga boleh memudaratkan pelanggan. Beliau memberitahu demikian pada perasmian Bazar Ramadan Limbang mewakili Menteri Perancangan Sumber dan Alam Sekitar 2, Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan di Dataran Jubli Emas Limbang. Terdahulu, pengurusi Bazar Ramadan Limbang, Kaunselor Niti Rosli dalam ucapannya memberitahu tahun ini pihak Majlis Daerah Limbang telah menjalinkan kerjasama dengan Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK untuk mengadakan mini Bazar Ramadan di 3 kampung, iaitu Kampung Buang Siul, Kampung Patiambung dan Kampung Limpaki bagi mengurangkan kesesakan di Bazar Ramadan utama. Katanya penganjuran Bazar Ramadan mini juga sebagai langkah untuk meningkatkan ekonomi dalam kalangan penduduk kampung. Pada majlis itu, Datuk Maria turut menyampaikan sumbangan kepada 6 orang ibu tunggal serta mengagihkan kurma dan bubur lambuk kepada peniaga yang mengambil bahagian. Operasi mencari gelandangan yang diadakan di Kuching malam kemarin oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat telah menemui 4 lagi gelandangan yang berumur antara 14 hingga 58 tahun. Menteri Kebajikan, Wanita dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Hajah Fatimah Abdullah berkata setelah ditumu-duga 3 daripadanya di bawah pengaruh alkohol dan dadah. Mereka akan diserahkan kepada Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK untuk pemulihan. Tambahnya, walaupun Bandaraya Kuching dikategorikan sebagai bandar yang paling menerima gelandangan, namun kementeriannya akan terus memantau keadaan itu. Pada operasi 31 Mei lepas, pihaknya juga telah menahan 4 gelandangan. Kecekapan pengurusan tabung Baitul Mal Sarawak TBS telah menarik minat masyarakat Islam di Hong Kong dan Taiwan untuk mewujudkan institusi yang sama di negara-negara berkenaan. Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Abang Johari Tun Openg berkata, tadbir urus yang dijalankan TBS dalam menjaga kebajikan umat Islam di negeri ini telah menarik minat masyarakat Islam di kedua-dua negara tersebut yang terdiri daripada golongan minoriti. Beliau berkata demikian pada perasmian Jerayawara Bubur Lambuk Pertubuhan Belia Kebangsaan Bersatu Sarawak Sabekas Bernas di Kampung Segedup di Kuching semalam. Menyentuh mengenai program anjuran Sabekas dan Bernas yang memasuki edisi ke-13 tahun ini, Datuk Amar Abang Johari berkata, ia antara lain bertujuan untuk menyemai semangat bersatu padu dan gotong royong dalam kalangan generasi muda dengan penduduk setempat. Jerayawara Bubur Lambuk yang berakhir pada 27 hari bulan ini turut berada di 45 buah lokasi berasingan di seluruh Sarawak. Menteri Belia dan Sukan dan Solidariti, Datuk Seri Michael Manjinjau memberitahu antara fokus beliau kini ialah membangunkan bahagian serian yang baru diisytiharkan sebagai bahagian tahun lepas.
Katanya Suryani bakal bertukar wajah dengan adanya kompleks pejabat kerajaan sebuah pusat persidangan dan sebuah bandar baharu dalam tempoh 2 tahun. Jelasnya ini membuktikan bahawa Kerajaan Barisan Nasional menunaikan janjinya kepada rakyat pada kempen pilihan raya umum lalu. Datuk Seri Michael Mannion berucap pada Majlis Kesyukuran Kemenangan Barisan Nasional BN dan Gawai Dayak 2016 bahagian Serian di Dewan SJK Chonghua Serian malam tadi. Tambahnya pada mesyuarat yang diadakan baru-baru ini, Ketua Menteri Tan Sri Adinan Satem telah mengarahkan supaya kerja-kerja pembinaan dapat dilaksanakan menjelang Oktober tahun ini. Dalam pada itu, beliau turut memberitahu daerah terpedu juga akan mempunyai sebuah bangunan pentadbiran baharu dan ianya sudah diluluskan oleh kerajaan negeri. Justru, beliau menyeru penduduk Serian supaya bersatu padu, saling bekerjasama dan memberi sokongan untuk merealisasikan impian untuk memiliki sebuah pembangunan yang pesat. Mengenai kementerian baharu yang dipimpinnya, beliau berkata fokus bukan sahaja kepada beliau tetapi turut memberi tumpuan kepada perpaduan pelbagai kaum. Pesta Nukenan Bario 2016 yang akan berlangsung selama 3 hari bermula 28 hingga 30 Julai depan di Bario Miri bahkan menampilkan pelbagai aktiviti tradisional dan kebudayaan bagi menarik lebih ramai tetamu dan pelancong untuk mengenali lebih dekat keunikan makanan masyarakat kaum Kelabit. Pengurusi Penganjur Lala Raja memberitahu lebih banyak juadah dan aktiviti tradisional disediakan pada tahun ini yang dijangka menarik lebih 1,000 orang pengunjung tempatan dan luar negara dengan menyaksikan tempahan tiket penerbangan ke Bario telah pun penuh sepanjang tempoh berkenaan. Bercakap dalam sidang media pesta itu di Miri, beliau memberitahu bekalan makanan segar dan sejuk beku dijamin mampu menampung keperluan dan jumlah pengunjung yang hadir dengan adanya kemudahan bekalan elektrik di Bario ketika ini. Tambahnya, pengunjung yang hadir tidak perlu khawatir untuk mencari penginapan kerana terdapat 20 tempat penginapan dalam bentuk inap desa berdaftar di kawasan itu. Sementara itu, Datuk Bandar Miri Lawrence Lai berkata, usaha-usaha untuk mempromosi dan membangunkan Bario akan terus diperhebat, khususnya melalui ekopelancongan, pemodenan dan pertanian sebagai sebahagian daripada bandaraya pelancongan Miri. Dalam budaya kaum Kelabit, makanan dikaitkan dengan layanan dan ungkapan persahabatan yang ditunjukkan melalui hidangan makanan semasa ketibaan jiran atau pelawat. Pesta Nukenan Bario atau Pesta Makanan telah dimulakan untuk mengekalkan kaedah pemprosesan tradisional tumbuhan asli yang boleh dimakan selain melindungi spesies tumbuhan dan haiwan tempatan. Pesta makanan yang diadakan mampu menjadi platform penyatuan masyarakat kerana sepanjang dekad yang lalu, festival telah berkembang menjadi acara tahunan untuk meraihkan tradisi warisan kaum Kelabit. Turut hadir Presiden Hurum Kelabit Sarawak, Dato' Isaac Lugan serta Naib Presidennya Dr. Philip Raja dan Timbalan Presiden Miri Abdul Aziz Muhammad Yusof. Masyarakat Berawan di Sarawak perlu menerokai peluang yang ada untuk mempromosi budaya mereka sebagai produk pelancongan. Ahli Dewan Undangan Negeri Mulu, Datuk Gerawat Gala berkata keunikan dan budaya kaum minoriti itu di Taman Negara Mulu dan Logan Bunut boleh ditunjolkan serta dikomersialkan sebagai satu tarikan. Bagaimanapun, ia memerlukan kerjasama pelbagai pihak khususnya Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia serta Lembaga Pelancongan Sarawak. Beliau berucap merasmikan perayaan Pesta Gelimeh Berawan Sarawak di Kampung Sukan Petronas Miri. Tambahnya, walaupun populasi etnik ini hanya 6,800 orang, namun beliau yakin etnik itu juga berupaya bersuara dengan lantang melalui perpaduan yang utuh. Pesta sebagai tanda kesyukuran selepas menuai padi itu dilihat mampu memupuk semangat kemasyarakatan selain memberi peluang kepada pelbagai kaum untuk mengenali lebih dekat kebudayaan etnik Berawan. Pengurusan masjid perlu proaktif dan kreatif dalam menyediakan pelbagai kegiatan berfaedah yang boleh menarik minat masyarakat, khususnya generasi muda untuk mendekati masjid. Menteri Muda Solidariti Rozi Yunus berkata pihak pengurusan masjid boleh membuat susun atur hal masjid dengan melibatkan anak-anak muda, khasnya dalam jawatan kuasa dan lain-lain agar turut berpeluang memberi sumbangan kepada pengimarahan masjid atau surau. Katanya penglibatan golongan belia untuk bersama-sama berganding bahu membuat kebajikan dan amal ibadah sempena bulan Ramadan amat diharapkan agar mereka mampu menjadi pelapis pada masa hadapan. Beliau berkata demikian pada Majlis Penyerahan Sumbangan Ramadan kepada Masjid-Masjid Surau-Surau N71 Bekenu di Miri. Beliau berharap sumbangan yang diberikan dapat menghidupkan suasana Ramadan dalam kalangan masyarakat Islam di kawasan Bekenu.
Pada majlis itu, beliau telah menyerahkan sumbangan berupa kurma dan wang tunai RM1,000 kepada 8 buah masjid dan 26 buah surau. Pada majlis berasingan pula, Rozi Yunus turut berbuka puasa bersama masyarakat setempat di Eastwood Valley Golf and Country Club Miri. Turut hadir Ahli Parlimen Sibuti, Ahmad Lai Bujang serta Ketua Publicity Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB, Datuk Yusof Sani Wahab. Seterusnya kita beralih ke segmen agenda hari ini. Antara liputan acara dalam agenda hari ini, Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Haji Adenan Haji Satim akan menghadiri persidangan Dewan Undangan Negeri ke-18 di Kompleks Dewan Undangan Negeri Sarawak Petrajaya Kuching bermula jam 9 pagi. Sementara itu, Yang di-Pertua Hikmah Sarawak Tan Sri Datuk Amar Haji Abdul Aziz Datuk Haji Husin akan menyempurnakan penyampaian sumbangan sempena program Safari Ramadan Hikmah 1437 Hijrah di Masjid Lama Pekan Tatau Bintulu dan di Kampung Yoh Dalat Muka bermula pada jam 10 pagi hingga 5 petang. Baik saudara, demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini dan untuk berita seterusnya kita kembali ke Angkasa Puri.